Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita pada hari ini dalam kelas PDPC online tingkatan 3 Pendidikan Islam. Okey, untuk hari ini kita akan masuk bidang hadis. Minggu lepas kita masuk bidang Al-Quran. Jadi minggu kedua hari ini kita akan masuk bidang hadis. Okey, boleh tengok buku teks masing-masing. Okey, tengok bidang hadis. Baiklah, untuk bidang hadis ini kita akan masuk tajuk yang pertama, iaitu sedekah kunci kejayaan. Okey, tengok buku teks ya. Sedekah kunci kejayaan. Okey, sedekah kunci kebaikan. Maaf ya, bukan kejayaan, kunci kebaikan. Okey, mula-mula kita baca hadis dahulu. Okey, semua boleh dengar apa yang saya baca. Hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulami minan nasi alaihi sadaqatun. Kulla yawmi tadlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini sadaqatun. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'uhu lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun. Wal kalimatu thayyibatu sadaqatun. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun. Wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqatun. Itu adalah matan hadis. Okey, setelah kita baca matan hadis ini, kita kena ketahui satu persatu maksud hadis tersebut supaya kita dapat melakukan sedekah. Sebab sedekah ini memberi ganjaran yang banyak sangat dan ganjaran yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok satu persatu matan hadis ini. Okey, yang pertama, kullu sulami minan nasi alaihi sadaqatun. Apa maksud dia? Maksud dia setiap sendi tubuh badan kita ni, kita manusia ni adalah sedekah. Baginya setiap daripada kepala sehingga ke kaki tu adalah sedekah. Okey. Yang kedua, kullu yaumin tadallu fihi syams, iaitu setiap hari yang terbit padanya matahari. Okey, matahari terbit, kita dah mula dengan bersedekah. Okey, ta'dilu bainal isnaini sadaqatun, iaitu kamu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah. Itu sedekah. Contohnya lah, kamu bangun pagi kan, tiba-tiba adik dengan kakak kamu bergaduh, maka kamu akan menjadi pendamai di antara mereka. Itu dikira sedekah. Dapat pahala di pagi hari. Di pagi-pagi je bangun tidur dapat pahala. Okey. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Maksud, dan kamu membantu seseorang yang menaiki tunggangannya, menaiki keretanya. Contohnya, mak ayah kamu nak pergi kerja musim PKP ni kan. So, mak ayah kamu cakap kat mak ayah kamu macam ni, okey, ibu boleh tak saya tolong masukkan barang dalam kereta, masukkan laptop, masukkan buku dan sebagainya. Itu pun dikira sedekah. Sedekah di awal pagi, dapat pahala dah, dapat 2 pahala. Tadi menjadi pendamai, yang ni kita tolong mak ayah kita masukkan barang, buat bekal ke, masakan ke dan sebagainya. Itu pun dikira sedekah. Okey, seterusnya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatin, atau kamu mengangkat barang-barang ke atas tunggangannya ialah sedekah. Contohnya, mak ayah kita balik pada kerja, kita tanya, okey, ada apa-apa yang boleh kita bantu? Contohnya, ambil makanan yang baru mak ayah kita beli, makan tengah hari contohnya. Ataupun kita pergi sekolah, kita nampak ustazah banyak kena buku kan, takkan kita nak biar je, lantaklah ustazah tu bawa banyak-banyak kan. So kita tak nak tolong. So bila kita tak tolong, tak dapatlah sedekah. So kalau kita tolong, boleh saya bantu ustazah? Okey, masukkan barang ustazah ataupun ambil barang ustazah dan sebagainya. Itu pun dikira sedekah. Okey. Wal kalimatu thayyibatun shadiqatun. Menggunakan perkataan yang baik juga dikira sedekah. Kamu bangun pagi, kamu ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun dikira sedekah. Kamu menggunakan perkataan yang baik di pagi hari pun dikira sedekah. Kamu cakap setiap hari benda-benda yang baik pun dikira sedekah. Ini cakap tu kalau kawan silap sikit dah alih bayar keluar kan. Tak boleh lah. So kita nak dapat pahala, gunalah perkataan yang baik-baik. Okey.
Okey, seterusnya wa kullu khudwatin tamshiha ila solati sadaqatun, dan setiap langkah kamu berjalan untuk menunaikan solat ialah sedekah. Sekarang musim PKP, so kita nak pergi solat kat masjid pun hanya beberapa orang sahaja kan, tapi yang dapat pergi solat masjid tu alhamdulillah dapatlah sedekah. Tapi kalau kamu melangkah bukan kat masjid pun, kamu pergi daripada bilik kamu ke depan pun dikira sedekah juga, sebab kamu nak buat kebaikan. Buat kebaikan itu merupakan sedekah. Okey, wa tumitul adza ala tariqi sadaqatun, dan kamu mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalanan juga adalah sedekah. Contohnya kamu bawa kereta ke, tiba-tiba ada ranting kayu kan, ranting kayu menghalang jalan, so kamu pun angkat, itu pun dah dikira sedekah. Ataupun kat taman-taman kamu, contohnya kamu jalan-jalan atau kamu jogging lah, tengok ada sampah banyak, kamu pun kutip buat lepas tu pun dikira sedekah. Okey, boleh tengok buku teks ya, ataupun buku rujukan. Kalau kamu tak ada buku teks, buku apa-apa saja tapi tajuk dia sedekah membawa kebaikan. Okey, kita tengok maksud sedekah. Sedekah merupakan pemberian. Apa sahaja yang kamu bagi dikira sedekah. Kamu bagi coklat dulu kat ustazah, kamu bagi bunga dulu kat ustazah, sedekah. Okey, itu dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah ialah sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita bagi bukan untuk mengharapkan balasan. Contoh kamu bagi coklat, alah nanti kalau kita bagi coklat ustazah bagi markah banyak, itu salah. Tu kamu bagi coklat kat ustazah, kamu bagi bunga kat ustazah untuk mengeratkan silaturahim di antara kita, itu dikira sedekah. Tu lebih baik daripada bagi sebab nak dapat markah yang lebih. Okey, tak adalah ustazah takkan bagi markah yang lebih, ikut keputusan kamu tu. Okey, dalam satu riwayat hadis ada mengatakan bahawa apa sahaja yang kita buat kebaikan merupakan sedekah. Itu adalah daripada Jabir, telah berkata bahawa siapa sahaja yang buat kebaikan, apa sahaja kita buat kebaikan setiap hari dikira sedekah. Okey, apa yang kamu buat kebaikan pada hari ni? Cuba cakap. Kamu ikuti kelas online, kamu cakap benda yang baik, kamu panggil kawan-kamu, jom masuk kelas ustazah Ju ni, best ni, jom, pun dikira sedekah. Best ke? Okey, ada 6 amalan yang kita boleh lakukan mengikut hadis tadi yang dianggap sedekah, yang berada dalam hadis tadi. Ada 6 amalan dalam hadis tu yang dikira sedekah. Pertama, berlaku adil dalam tindakan. Apa saja tindakan kita berlaku adil. Katakan adik kita bergaduh 2 orang, kita tak boleh bela, dia cantik, kita kena bela, dia comel, kita kena bela walaupun dia salah. Tak boleh, kena berlaku adil. Macam tu juga dengan pengawas, ketua kelas, apa saja jadi pemimpin, kena berlaku adil. Yang kedua, membantu orang yang memiliki kenderaan. Macam saya cakap tadi lah, bantu ambil barang, masukkan dalam kereta, dan mengucap perkataan-perkataan yang baik. Hari-hari ucaplah sesuatu perkataan yang baik, takkan tak dilangsungkan. Dan mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Alihlah apa-apa yang bahaya di jalan. Kalau kereta orang tu halang kamu nak angkat kan, mestilah kamu jumpa orang tu, Tokyo tolonglah angkat ni, kereta ni dah halang saya nak jalan pun tak boleh. Itu pun dikira sedekah. Dan berjalan untuk menunaikan solat, membantu orang mengangkat barang masuk ke dalam kenderaan. Dan yang keenam ialah mendamaikan orang yang bertelingkah. Bukan kita jadi orang batu api antara mereka tersebut. Kitalah yang mendamaikan supaya mereka boleh mengeratkan kembali silaturahim tersebut. Okey, isi penting yang seterusnya ialah kelebihan beramal dengan amalan sedekah di dalam hadis. Okey, ini kamu boleh baca satu persatu. Saya tak nak terangkan, ada tingkatan 3 kan. Saya dah pandai dah. Di PC online. Okey, seterusnya kita masuk pengajaran hadis. Apa yang kamu dapat daripada hadis ini? Okey, apa yang kita dapat? Kita hendaklah sentiasa memanfaatkan masa, tenaga dan kemahiran yang ada untuk membantu orang lain, atau membantu orang yang lebih agar menjadi orang yang lebih bertakwa. Okey, pengajaran hadis yang kedua iaitu kita hendaklah mendamaikan orang yang bertelingkah. Okey,
Kalau ada pertelingkahan atau salah faham, kita hendaklah jadi seorang yang pendamai. Tidak boleh menjadi seorang pembelot ataupun pembela kepada kesalahan. Jadilah orang yang menegakkan sesuatu kebenaran. Okey. Yang ketiga iaitu kita hendaklah membantu orang yang menaiki kenderaan atau mengangkat barang-barangnya agar dapat meringankan urusannya. Kalau kita ringankan urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kita setiap hari. Okey, seterusnya pengajaran hadis yang keempat ialah kita hendaklah sentiasa bercakap hal-hal yang baik sahaja kerana itu merupakan tanda keimanan kita. So lepas ni jangan sesekali cakap ba alif ba ya. Tambah-tambah dalam kelas. Tahun ni kita dah pintu baru, kelas baru, semua nak keceriaan. So tak adalah perkataan ba alif ba ya, semua kena sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh tak iman? Iman kena sebut tu sentiasa supaya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Okey, pengajaran yang kelima iaitu kita hendaklah sentiasa menunaikan solat berjemaah di masjid. Kalau tak dapat pergi masjid, solatlah di rumah. Ajaklah ayah, ajaklah mak, ajaklah adik, ajaklah kakak solat berjemaah. Yang lelaki boleh jadi imam kan putera. Putera boleh jadi imam kepada opah kat rumah dan sebagainya. Dan pengajaran hadis yang keenam ialah kita hendaklah berusaha untuk menghalang segala apa yang dapat menghalang sesuatu benda yang ada di jalanan tu, supaya kita dapat mudah untuk kita meneruskan perjalanan ataupun memudahkan urusan orang lain. Okey, ada 5 tingkat sedekah. Tingkat pertama, bersedekah dengan duit. Kalau tak mampu, hendaklah dia bekerja sehingga dia boleh bersedekah. Tapi kalau tak mampu juga nak kerja, hendaklah dia membantu orang yang berada dalam kesusahan. Kalau tak mampu juga nak bantu orang dalam kesusahan tu, hendaklah dia menyuruh melakukan kebaikan. Kalau tak mampu juga nak suruh, hendaklah dia menahan diri daripada melafazkan ataupun bercakap perkara-perkara yang tidak baik. So bersedekah itu dengan bercakap perkara-perkara yang baik. Okey, untuk itu PDPC hari ini berakhir dengan pengajaran hadis. Saya harap kamu baca dan ulang video Ustazah ni. Kalau tak jemu lah nak tengok muka Ustazah. Kalau jemu, bacalah buku rujukan ataupun buku teks. Tapi Ustazah juga sertakan kamu dengan PowerPoint. PowerPoint pun Ustazah buat sendiri. So kamu boleh tengok PowerPoint tu ataupun kamu kalau kamu berkemampuan, kamu print lah PowerPoint tu dan lekatlah di dalam buku tanda kita belajar online pada hari ini. Okey, dah 2 dah kita belajar online. Pertama, bab Al-Quran, iaitu dalam tilawah Al-Quran kita nak buat tilawah dan hafazan hari itu pada minggu lepas, iaitu surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Dan hari ini kita masuk tajuk hadis. Okey, sebelum Ustazah mengakhiri kelas Ustazah pada hari ini, Ustazah nak kamu jawab soalan keempat, satu soalan saja. Kemudian kamu hantar secara personal ataupun kamu boleh hantar juga dalam grup, sama ada dalam Telegram ataupun dalam WhatsApp. Ustazah terima kedua-duanya. Okey, lepas kamu habis, dah kamu baca, dah kamu ulang, kamu boleh jawab soalan keempat Ustazah dan hantar sebelum pukul 5 petang esok. Okey, soalan yang pertama ialah bukan 5 petang esok, 5 petang hari PDPR kamu tu. Okey, soalannya ialah soalan keempat saja Ustazah bagi. Bandingan dalam kurungan derma. Kamu salin ya. Bandingan dalam kurungan derma. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji, dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Okey, ayat di atas, soalan dia. Ayat di atas menjelaskan kelebihan mengamalkan sedekah dalam kehidupan. Pada pandangan anda, bagaimanakah sedekah berperanan dalam mewujudkan negara yang maju dan aman damai? Okey, saya rasa kamu takkan sempat salin soalan ni kan. So Ustazah akan ambil gambar dan Ustazah akan hantar dalam grup WhatsApp. Saya harap kelas pada hari ini
berjalan seperti yang telah dirancang, dan semoga kamu semua berjaya dan dapat mengikuti PDPC online untuk seterusnya ini dalam keadaan yang redha, tenang dan sentiasa berdoa supaya COVID ini dijauhkan, supaya kita boleh bersemuka. Okey, selepas ni apa-apa masalah boleh PM Ustazah ya. Boleh PM secara personal sekiranya kamu ada masalah dalam belajar ni, ataupun kamu tak tahu nak jawab. Okey, boleh minta bantuan Ustazah ataupun kawan-kawan yang lain. Bukan minta jawapan, minta bantuan sahaja. Okey, jumpa lagi. Kita bertemu pada minggu hadapan. Okey, segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala kelemahan itu datangnya daripada Ustazah sendiri. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.